Salam sejahtera, anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Naila Huda dan Gigi Ahmad. Hari ini kita akan mengupas satu lagi kejayaan negara yang cukup membanggakan. Penyelidik Malaysia membawa pulang satu hadiah utama selain 19 pingat emas, 11 perak dan 8 gangsa menerusi penyertaan dalam Seoul International Invention Fair ataupun SIIF SIF 2020. Pertandingan yang berlangsung pada 1 hingga 4 Disember lalu di Korea Selatan itu turut disertai beberapa agensi Nuklear Malaysia, Sirim Berhad, Universiti Tenaga Nasional UNITEN, Universiti Malaysia Perlis UNIMAP, Universiti Teknologi Malaysia UTM antara yang lain. Dan selain itu lebih 42 inovasi telah dipertandingkan, Gigi. Ya, untuk bercakap mengenai pencapaian yang memberangsangkan ini, kita bersama Presiden Persatuan Saintis Penyelidik Malaysia, MARS, Dr. Muhammad Nur Muhammad Yunus. Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi. Terima kasih kerana sudi bersama Awani Pagi. Dan Doktor, boleh kita mulakan apa itu sebenarnya SIF ataupun Seoul International Invention Fair 2020 ni? Boleh terangkan sedikit mengenai kepentingannya dan bagaimana ianya dilaksanakan pada masa kita berdepan dengan pandemik COVID-19 ni? Okey, terima kasih Naila dan Gigi ya. Saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih bagi pihak MAS kepada Astro Awani kerana telah memberi ruang udara untuk kita berbincang pasal SIF pagi ini ya. SIF 2020 ni sebagaimana yang dimaklumkan oleh Naila tadi adalah Korean Innovation event yang diadakan setiap tahun ya. Dan disokong dipandu oleh KIPA iaitu Korean Invention Promotion Association Agency. Jadi program ini disokong oleh World Intellectual Property Organization atau WIPO. Jadi di peringkat antarabangsa SIF 2020 ataupun SIF secara umumnya adalah yang ketiga terbesar di peringkat dunia di dalam perkara pertandingan inovasi, reka cipta peringkat dunia. Soalan kedua tadi apa ya? Apa ni Naila, saya dah. Ya, mengenai kepentingan SIF ini, mengapa ia diadakan dan bagaimana ia diadakan ketika kita berdepan pandemik ni, Doktor? Okey. SIF ni sebagaimana kita tahu adalah forum ataupun tempat di mana pereka cipta, inovasi, penyelidik dan sebagainya bertanding di peringkat antarabangsa ya. So jadi tujuan mereka adalah untuk mengenengahkan idea-idea baru, inovasi baru. Bertujuan seterusnya adalah mungkin untuk mengkomersialkan produk-produk mereka. Dan kita dapati dia bukan terhad kepada penyelidik daripada universiti ataupun RI. Kalau kita tengok dalam SIF ni banyak daripada industri mengambil bahagian ya. Jadi itu salah satu daripada inilah impact yang kita nampak. Jadi sebelum ni setiap tahun penyelidik, penginovasi pereka cipta ni berkumpul di Seoul untuk mempamerkan hasil penyelidikan mereka dan membentangkan kepada juri-juri semasa pemilihan. Semasa COVID sekarang ni, bila dah ada pandemik, perkara itu tidak mungkin dilakukan. Jadi terpaksa dilakukan secara maya. Bayangkan ya, poster, kita ada poster di sana tetapi macam tidak ada orang. Tetapi ada juri dia. Di peringkat tempatan di Korea sana memang ada orang lah. Tapi kita di sini masih berada di Malaysia, yang bertanding daripada Malaysia terpaksa menggunakan perhubungan secara maya, di penghakiman secara maya, pembentangan secara maya dan pemberian hadiah pun secara maya. Okey. Ya, Doktor, apa antara inovasi yang dibawa Malaysia ini yang berjaya menang, terutamanya yang menang Grand Prize dan juga pingat emas? Boleh kongsikan apa antara inovasi yang dapat berjaya curi perhatian? Okey, sebagaimana yang Naila maklum permulaan tadi, kita ada 19 pingat emas, 11 silver dan 8 gangsa. Dan salah satu daripada pingat emas itu kita diberi taraf Grand Prize, iaitu hadiah utama. Hadiah utama ni dimenangi oleh peserta daripada
Agensi Nuklear Malaysia, iaitu Dr. Sufian dan rakan-rakannya, termasuk juga UKM. Untuk makluman, projek ini sebenarnya bermula daripada tesis PhD Dr. Sufian di UKM. Jadi dari segi akademiknya memang jelas boleh menghasilkan tesis, dan juga projek ini iaitu dinamakan vulcanization of rubber latex menggunakan hybrid system. Hybrid system ni makna gabungan teknik sinaran nuklear dan juga teknik kimia peroksida. Jadi apa sebenarnya yang dicapai di sini ya? Kalau sebelum ni, untuk makluman, kita ada 3 teknik untuk pemvulkanan ataupun mentaut silang rubber latex. Okey, sebelum tu saya jelaskan. Rubber latex ni banyak digunakan untuk kita buat sarung tangan. Sekarang ni zaman COVID ni, sarung tangan ni amat diperlukan di dunia. Dan kalau kita tengok, kalau 10 tahun lepas, ekspor Malaysia dalam bidang sarung tangan ni bernilai 10 bilion. Tahun lepas 19 bilion. Tahun ini saya rasa lebih daripada 19 bilion. Bermaknanya demand ataupun permintaan kepada sarung tangan dan seterusnya, of course, rubber latex yang vulcanize rubber latex ni amat tinggi. Jadi very timely mereka cipta daripada nuklear ini menghasilkan satu produk yang baru yang boleh dipatentkan, dan juga dia lebih green ataupun lebih premium berbandingkan teknik konvensional yang menggunakan sulfur. Jadi melalui projek hybrid vulcanization ini, dia lebih sifat-sifat mekanikalnya setara dengan yang mekanikal. Kalau sebelum ni, kalau menggunakan teknik nuklear saja, sifat-sifat mekanikal dia amat berkurangan berbandingkan teknik konvensional. Doktor ceritakan tentang latex vulcanization ini dan juga projek ataupun sistem hybrid. Mungkin boleh jelaskan secara lebih mudah bagi penonton kami yang tak faham sangat dari sudut teknikal, saintifiknya, apa manfaatnya daripada inovasi ini? Adakah kita akan menyaksikan penghasilan sarung tangan glove ini dapat dipercepatkan, diperbanyakkan dan juga secara lebih mesra alam sekitar? Betul. Minta maaf, saya ni latar belakang saya sains ya. Minta maaf. Jadi sebenarnya kalau kita nak keluarkan sarung tangan, kita perlu mempunyai latex, susu getah ya. Susu getah biasa ni dia kalau dia melekit dia tacky, dalam bahasa Inggeris kita panggil tacky. Jadi kalau kita celup getah biasa ni, dia akan melekat-lekat. Dan dia juga tidak kuat. Mechanical strength dia tidak kuat ya. Jadi kita kan untuk menggunakan sarung tangan ni perlu kuat. Nanti kan dia putus bila kita menggunakan dalam di klinik, di hospital dan sebagainya. Jadi untuk mendapatkan kekuatan dan juga tidak tacky, tidak melekit tadi, kita melalui proses pemvulkanan. Proses pemvulkanan ni maksudnya kita latex ni secara umumnya latex ni dia macam spaghetti lah. Kita bayangkan spaghetti ni kan dia macam bertali-tali. So, jadi kalau kita tarik spaghetti ni, dia tidak kuat pasal dia tidak di antara tali-tali itu tidak melekat, tidak bertaut. Jadi kalau kita vulcanizekan latex ni, seolah macam tali-tali spaghetti itu terikat di antara satu sama lain. You bayangkan kalau dia terikat, spaghetti itu dia akan menjadi kuat. Sebab tu kita panggil istilah dia taut silang. Bertaut maknanya bergabung, melekat. Silang maksudnya cross. Jadi cross linking lah dalam istilah bahasa Inggeris. So jadi dari segi bahasa mudahnya, dia ni boleh diperkuatkan dan dia tidak melekat lagi. Dan kalau kita menggunakan sulfur vulcanization, teknik konvensional, dia boleh menghasilkan sifat-sifat itu. Tetapi sulfur ini dia mempunyai toxicity tertentu, iaitu dari segi alergi. Setengah-setengah orang alergik kepada bahan kimia ini.
Bukan yang saja sulfur digunakan, dia ada gabungan bahan kimia lain yang dimasukkan untuk memperkuatkan dari segi sifat-sifat yang diperlukan. Jadi bahan kimia yang ada itu dia menyebabkan alergi. Dan sulfur ni juga kalau kita kaji dari segi apa akan jadi kepada sarung tangan yang telah digunakan, kita perlu lupuskan. Jadi kalau lupuskan, kalau dia dah jadi sisa klinikal, kita akan bakar. Jadi sulfur yang ada dalam tu akan menghasilkan gas toksik sulfur dioxide, iaitu tidak hijau lah. Tetapi kalau menggunakan kaedah hybrid yang dibangunkan oleh penyelidik Malaysia ini, dia tidak toksik, dia tidak alergik, dia adalah hijau. Dia tidak mengandungi sulfur. Kalau kita bakar pun dia tidak menghasilkan sulfur dioxide. Jadi itulah produk yang lebih premium, yang lebih hijau. Dan dia biodegradable. Kalau kita landfill tu, kalau kita tanam dalam tanah pun dia boleh reput sendiri berbandingan yang sebelumnya. Ya, Doktor, itu nampaknya inovasi yang sangat mesra alam ketika ini dan kita nak tahu bagaimana persaingan daripada inovasi-inovasi daripada negara lain di dalam pertandingan itu. Bagaimana kebiasaannya? Adakah Malaysia selalu bertanding sengit dengan negara daripada mana? Mungkin Doktor boleh perincikan. Okey. Apa yang kita perhatikan tahun ini, Malaysia, penyertaan Malaysia 42. Kalau kita bandingkan secara total penyertaan pada tahun ini adalah 460, iaitu lebih kurang 10%. 10% penyertaan adalah daripada Malaysia. Dan kita mendapat 19 emas dan 1 anugerah khas, iaitu Grand Prize. Persaingan yang kita nampak adalah of course daripada Korea sendirilah dan China. Ya. Korea dan China adalah pemain utama yang kita nampak yang bersaing hebat. Tetapi dalam konteks yang macam susu getah ni, pemain hanya kita. Pertandingan penyertaan lain tidak sesuai dengan negara kita sebagai pendahulu dari segi susu getah, teknologi susu getah ni. Okey, kita nak ceritakan lebih lanjut tentang antara inovasi yang dibawa oleh Malaysia dalam pertandingan SIIF ini dan sangat menarik teknologi latex yang untuk menghasilkan sarung tangan sangat kena dengan konteks semasa COVID-19 ini, tapi kita akan berjeda seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali di Awani Pagi menceritakan tentang kejayaan penyelidik negara meraih hadiah utama dan juga beberapa pingat lain dalam pertandingan antarabangsa membawakan inovasi mereka dan antaranya termasuk inovasi menghasilkan getah ataupun latex vulcanization. Sangat teknikal, tapi saya kira tetamu kita pada pagi ini Dr. Muhammad Nur Muhammad Yunus tadi telah menjelaskan secara lebih mudah apa yang dimaksudkan dengan inovasi ini yang berhubung rapat dengan penghasilan sarung tangan yang kita tahu sangat kena dengan konteks COVID-19 ketika ini. Kita tahu itu satu-satunya pengeluaran ataupun produk yang berjaya meraih keuntungan tahun ini bagi negara kita. Dan kita nak lihat, saya difahamkan sudah hampir 30 tahun teknologi ini cuba dibangunkan, inovasi glove ini ataupun sarung tangan, tetapi baru sekarang dapat dikomersialkan. Adakah ini kerana apa yang berlaku dengan pandemik COVID-19, kita lihat inovasi ini dapat perhatian ataupun mungkin sejak sebelum ini memang dah ada usaha untuk membangunkan inovasi ini? Macam ni ya. Teknologi susu getah pemvulkanan secara konvensional menggunakan sulfur itu sudah established dan memang komersial. Kalau kita tengok pemain-pemain industri di Malaysia sehingga sekarang menghasilkan glove untuk diekspor ke seluruh dunia menggunakan teknik konvensional. Walau bagaimanapun, nuklear Malaysia bermula daripada awal 80-an sehingga 1996. Mereka berjaya membangunkan latex yang ditaut silam menggunakan sinaran
gamma di peringkat pilot plant. Dan mereka berjaya meminta ataupun bekerjasama dengan industri untuk menghasilkan susu getah yang disinarkan melalui sinar gamma. Tetapi jumlah yang dihasilkan terhad kerana sifat mekanikal dia kurang baik, tetapi dia mempunyai nilai dari segi tidak alergik, tidak beracun dan sebagainya. So dia ada kepentingan dan juga penggunaan tersendiri. Jadi dihasilkan secara small scale dan mempunyai yang kata halangan lah kerana tidak boleh bertanding dengan teknik konvensional oleh kerana faktor kekuatan mekanikal dan juga faktor kos. Ya. Jadi dengan adanya hasil penyelidikan yang baru ni, dinding yang menghalang perkembangan pembukanan susu getah yang baru ini seolah macam telah dirobohkan. Jadi kita mempunyai peluang yang cerah untuk menghasilkan produk yang premium pada kos yang setanding dengan teknik konvensional. Jadi saya nampak prospek untuk memajukan produk ini di persada dunia, peringkat ekspor yang lebih besar, amat cerah. Itu saya punya pandangan dan begitulah. Kerana itulah MAS bila melihat projek ini masuk dalam penyertaan ini, kami sponsor untuk mereka bertanding. Yang selebihnya agensi-agensi dan universiti yang berkaitan sponsor masing-masing. Tapi untuk projek ini kita sponsor sebab kita nampak prospek yang amat baik kepada projek ini. Doktor, kita nak bercakap tentang aspek dana ataupun kewangan dalam penyelidikan. Kita tahu saintis-saintis dalam Malaysia ni ramai yang berbakat dan banyak idea untuk menginovasikan teknologi dan sebagainya. Tapi aspek dana itu, kita tahu banyak juga geran dan juga sponsorship macam mana yang doktor katakan tadi. Tapi dari sudut mengkomersialkan produk itu supaya ia dapat sustain secara sendiri, dapat dijual secara sustainable pada pasaran nanti kemudian. Bagaimana pandangan Mars terhadap isu ini? Adakah teknologi yang dibangunkan ini dapat permintaan dan perhatian dalam pasaran nanti? Terima kasih. Itu soalan yang kata soalan cepu emas lah di Malaysia ya. Sebenarnya kita banyak menghasilkan inovasi. Penyelidik banyak menghasilkan inovasi di peringkat lokal ataupun luar negara ya. Seperti macam SIF ni. Tetapi malangnya ya, hasilan daripada inovasi ini tidak banyak yang berakhir dengan peringkat komersial. Banyak isu-isu yang timbul yang dihadapi oleh pihak agensi penyelidikan. Jadi perkara ini bajet ataupun dana itu adalah salah satu daripada perkara yang penting. Namun apa yang saya nampak di sini adalah pihak industri. Ya, pihak industri mereka berkemungkinan tidak maklum ataupun mereka berkemungkinan tidak bersedia untuk mengambil hasilan-hasilan daripada inovasi ini untuk dipasarkan, ataupun hasilan inovasi yang kita ada ataupun kita menang ni belum cukup matang. Jadi terpaksa pihak swasta ataupun industri terpaksa invest lagi untuk membolehkan dia dikomersialkan. Jadi perkara ini akan diteliti semula dan MAS insyaAllah dengan adanya kedudukan yang baru ini, kami akan bekerjasama dengan pihak kerajaan untuk sama-sama mencari jalan yang baik. Dan apa yang boleh dilakukan oleh MAS adalah untuk membawa industri ke dalam gabungan ini. Kalau kita tengok apa yang dipersandingkan itu, hampir 100%-nya daripada RI ataupun universiti. Tidak ada satu pun daripada industri. Sedangkan kalau kita tengok apa yang berlaku di Korea, kebanyakan yang menang itu adalah daripada industri. Jadi sudah terbalik. Jadi di sinilah saya nampak ada ruang, ada gap yang mana menjadi tugas MAS untuk mencari dan mengajak pihak industri bersama
dengan universiti dan juga RI di bawah satu platform menganjurkan inovasi dan pertandingan ini supaya mereka lebih dekat berinteraksi dan boleh orang kata discover dia punya kelemahan dan juga kekuatan masing-masing. Dengan adanya interaksi yang lebih kerap dan mengetahui kekuatan dan kelemahan masing-masing, saya rasa itu adalah salah satu daripada elemen untuk menghala kepada pengkomersialan innovation daripada RI dan juga universiti ini dengan lebih baik. Dan of course bantuan dan dorongan daripada kerajaan itu adalah satu perkara yang penting untuk memberi ekosistem yang lebih baik supaya kita dapat mencapai hasrat kita, iaitu mengkomersialkan teknologi ini dibangunkan dalam negara. Kita boleh emulate daripada Korea, daripada China. Bagaimana mereka berjaya, ya? Ya, doktor, melihat kepada keadaan itu seperti yang doktor katakan, kita bila kita membuat sesuatu inovasi, mencipta sesuatu perkara, kita tidak seperti Korea dan China sering menggunakan inovasi yang dikeluarkan oleh penyelidik ini. Tapi melihat kepada keadaan ini, apa mungkin perancangan Mars dalam membawa teknologi susu getah ini, inovasi susu getah ini ke pesada komersial untuk mendapat perhatian dan minat industri itu sendiri? Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Sebenarnya okey, kita dah cerita tadi, maknanya Nuklear Malaysia pada tahun 1996 sudah ada loji pandu peringkat semi komersial, ya. So sudah bergerak. Jadi dengan adanya teknik baru ini, loji yang sama boleh digunakan. Okey, saya nak katakan loji yang ada di Nuklear Malaysia adalah satu infrastruktur R&D dan juga komersial yang telah didana oleh kerajaan. Bermaksudnya kerajaan telah memberi dana dalam projek pembangunan pada tahun 1996 untuk menghasilkan satu loji. Okey. Jadi kos utama di situ mungkin telah dilakukan oleh pihak kerajaan. Alhamdulillah. Sekarang ni yang tinggal lagi, kalau kita nak gunakan teknologi formulation baru yang dibangun oleh penyelidik Dr. Sufian dan rakan-rakan ini, kita boleh gunakan infrastruktur yang sedia ada di Nuklear Malaysia untuk meneruskan sekurang-kurangnya sebagai kata stepping stone kepada pengkomersialan yang lebih besar di seluruh Malaysia. Jadi menggunakan loji yang sedia ada, tetapi kekangan yang ada pada Nuklear Malaysia sekarang ini adalah untuk top up ataupun menambah kekuatan gamma source. Kita menggunakan gamma source, iaitu kobalt 60. Yang ni dia, kalau kita tahu bahan radioaktif ni dia menyusut. Setiap 5 tahun sekali dia menyusut separuh. So sekarang ni dia punya kekuatan tu dah kira amat lemah. Jadi kalau masuk susu getah pun dia tidak boleh memberi sinaran yang kira ekonomik. Ambil masa mungkin 2-3 hari untuk siap satu-satu proses penyinaran. Jadi dengan adanya perkara finding baru, mungkin kita boleh menarik mana-mana industri yang berminat untuk mendana untuk top up source. Contohnya macam telefon lah. Telefon kerajaan sudah beli. Nak top up itu je. Untuk panggilan je top up. Itu je saja yang pihak swasta yang kena buat. Jadi mereka perlu kerjasama dengan pihak kerajaan, iaitu Nuklear Malaysia. Okey doktor, secara ringkas kita berbaki hanya seminit sahaja. Kita tahu ini masa terbaik untuk kita tingkatkan pelaburan dan tingkatkan minat dan permintaan terhadap sektor sains dan teknologi negara. Saranan daripada Mars untuk kita sama-sama tingkatkan pelaburan dan kerjasama antara kerajaan dan pihak swasta untuk sokong penyelidik negara dalam bidang sains. Secara ringkas, doktor. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi, dan saya ingin menyeru semua pihak, ya, kerajaan, swasta dan juga pihak-pihak agensi kerajaan penyelidikan, dan juga universiti untuk sama-sama bekerjasama untuk kita memajukan dan kita nilai sumbangan daripada penyelidik-penyelidik kita. MAS hanya sebagai ejen perubah
pemainnya adalah penyelidik kita. Kita perlu raikan, kita perlu facilitate mereka supaya negara lebih berjaya dan memanfaatkan kejayaan-kejayaan dan inovasi mereka. Okey. Baik, terima kasih Dr. Muhammad Nur Muhammad Yunus kerana sudi bersama Awani Pagi. Itu tadi Presiden Persatuan Saintis Penyelidik Malaysia MARS yang dalam menceritakan kejayaan penyelidik-penyelidik Malaysia dalam SIF atau Seoul International Invention Fair SIF 2020, dan dalam masa ini kita perlu melihat lagi apa yang boleh dilakukan dan bagaimana inovasi-inovasi oleh penyelidik-penyelidik Malaysia ni boleh dibawa ke peringkat swasta, peringkat komersial, dan kita boleh gunakan di masa hadapan. Baik, itu saja dalam perkongsian kita pada pagi ini. Dan dengan itu saya Gigi Ahmad. Saya Naila Huda, salam hormat.